Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita solat fardu maghrib secara berjemaah, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan keizinan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak agar kita dapat duduk pada malam ini dalam majlis ilmu, dalam majlis yang membicarakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam majlis yang mana kita akan lihat apakah faedah yang kita dapat daripada kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kepada bab yang seterusnya, iaitu bab taubah, bab taubat. Saya difahamkan oleh Ustaz Mursyid bahawa dia telah bincangkan sebelum ni berkaitan bab ikhlas. Ke macam mana tuan-tuan? Betul? Okey, jadi kita masuk bab taubat, muka surat 37. Muka surat 37. Sebab yang ada pada tuan-tuan ni adalah kitab ringkasan kepada Riyadhus Salihin yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Salihin yang asal oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, lebih banyak dalil-dalil yang dia bawakan, yang mana kita insya-Allah kita akan lihat satu persatu pada malam ini. Jadi insya-Allah malam ni kita akan habiskan bab taubat. Okey, kalau kita lihat muka surat 39, dia terus mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan taubat. Jadi kita mulakan dengan mukaddimah dahulu. Kalau kita lihat dalam Riyadhus Salihin yang asal, Imam An-Nawawi memulakan bab ini dengan menghuraikan tentang apakah hukum taubat. Apakah hukum taubat? Kalau tengok buku di sini, dia terus masuk pada ayat surah An-Nur ayat 31. Jadi tak apa, saya huraikan tentang bab taubat yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Kata Imam An-Nawawi, ulama berkata bahawa taubat ini wajib daripada segala dosa. Wajib daripada segala dosa, tak kira dosa besar ataupun dosa kecil. Okay, saya terjemahkan terus. Seandainya, kata Imam An-Nawawi, seandainya maksiat itu adalah antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak berkaitan dengan hak anak Adam, maka taubat itu ada 3 syarat. Jadi Imam Nawawi di sini dia bezakan antara dosa kita dengan Allah dan dosa kita dengan manusia yang lain. Jadi kata Imam Nawawi, kalau dosa tu ialah berkaitan hubungan kita dengan Allah, bukan berkaitan hak manusia, maka ada 3 syarat untuk taubat itu diterima. Pertama, meninggalkan maksiat tersebut. Okey, syarat pertama meninggalkan maksiat tersebut. Jadi tak bolehlah kalau seseorang kata dia bertaubat daripada satu dosa tapi dia tak tinggalkan maksiat itu. Tak jadi. Kena tinggalkan maksiat. Yang kedua, hendaklah dia menyesal di atas dosa yang telah dia lakukan. Hendaklah dia menyesal di atas dosa yang dia lakukan. Jadi seseorang itu hanya dikatakan bertaubat apabila dia meninggalkan dosa itu dengan penyesalan. Sebab ada je orang yang berhenti daripada buat dosa tapi dia bukan menyesal pun. Misalnya, saya bagi contoh, misal je, ada seseorang dia mungkin ketagihan judi. Ketagihan judi. Jadi sampailah satu usia, mungkin dia dah tua, dah ada anak cucu. Dia kata, aku ni dah tua, takkan nak main judi lagi. Duit pun dah banyak habis, tak pernah menang.
tinggallah judi. Tapi waktu dia tinggalkan tu, dia bukan ada rasa menyesal pun, dia bukan ada rasa berdosa, ya Allah kenapa aku buat judi, judi dosa besar, tak ada. Dia tinggalkan judi tu sebab dia rasa membazir duit dia. Yang tu tak dikira taubat. Baguslah dia tinggalkan judi tu, tetapi adakah dia meninggalkan judi itu menyebabkan dosa-dosa judi dia lakukan pada masa dulu terhapus? Tak. Sebab taubat, dia akan padamkan dosa-dosa kita yang lalu. Macam dia ni, dia tinggalkan dosa judi. Alhamdulillah lah, masuk masa depan dia tak buat dah dosa besar tu. Tapi sekarang dosa-dosa yang lepas, dosa-dosa dia yang lepas masih lagi ada. Sebab dia belum bertaubat. Sebab dia tinggalkan dosa tu bukan sebab penyesalan, bukan sebab rasa bersalah, sebab dia rasa dah penat dah judi. Macam tu maksud dia. Syarat yang ketiga, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa itu selamanya. Jadi seseorang yang bila bertaubat, dia istighfar, dia minta ampun ke Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia ada keazaman untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dalam buku tuan-tuan tak ada pasal ni? Oh, dia letak benda ni lepas hadis-hadis semua. Okey. Sebab kalau kitab yang asal dia letak benda ni dulu, Imam Nawawi hurai-hurai ni dulu, baru dia masuk hadis pertama, hadis kedua, ayat Quran. Oh, dia masuk kat yang muka surat 42 ni. Okey, tak apa. Okey, kita tengok muka surat 42 terus dulu. Jadi kata Imam An-Nawawi, jika salah satu daripada 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak sah. Jadi bila itu dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika dosanya bersangkut paut dengan manusia, maka syaratnya ada 4. Bila dosa kita dengan manusia, syarat dia bukan makin kurang, syaratnya makin bertambah. 3 syarat yang pertama tadi kena ada juga, dan syarat yang keempat ditambah dengan kemaafan daripada pihak yang dizalimi. Tuan-tuan, berat ni kalau kita menzalimi manusia lain, buat dosa kat orang lain. Kemudian Imam Nawawi sebut, jika ia ada kaitan dengan harta atau barangan lain, hendaklah dia kembalikan. Kalau kita ambil barang orang, ambil hak orang, kena kembalikan. Saya bagi contoh mudah. Kalau kita peniaga, pelanggan kita terbayar lebih kat kita, dan kita sedar. Kalau kita tak sedar tu nak buat macam mana? Dia pun tak sedar, dia silap bayar, kita pun tak perasan dia bayar lebih kan. Tapi kita memang tahu dia bayar lebih, sepatutnya kita pulangkan duit dia. Jadi sebab itu melibatkan harta benda. Sama juga kalau pelanggan Dia terkurang bayar. Contoh harga barang tu RM10 misalnya, dia terbayar RM9. Ataupun sekarang duit RM10 dengan RM20 kan lebih kurang sama warnanya. Harga barang tu RM20, dia terbagi RM10, dan pekedai tu penjual mungkin tengok warna merah tu ambil duit tu. Sebenarnya duit RM10 bukan RM20. Jadi berlaku kezaliman dekat peniaga tu, sebab pembayar sedar dia bayar RM10 je sebenarnya. Sepatutnya dia kena bayar lagi RM10 supaya dia bayar harga yang memang dipersetujui dengan penjual tadi. Atau contoh lain tuan-tuan, kalau orang yang ada tanah dan semisalnya, kita ada tanah, ataupun kita duduk kat perumahan, kadang-kadang kita buat renovation, termasuk kawasan orang sebelah. Contohlah kalau kat kampung-kampung, terutama tanah pusaka, kadang-kadang orang dulu-dulu kan batas tanah tu dia bukan dia ikut betul-betul. Pagar kita termasuk dalam kawasan orang. Maksudnya kita dah terambil tanah orang tersebut. Jadi macam mana cara nak hapuskan dosa kita? Kita kena kembalikan hak dia. Misalnya pagar kita masuk tanah orang, cara dia kita robohkan pagar tersebut. Jadi bila dosa-dosa ni melibatkan hak orang, dia banyak syarat dia untuk diterima taubat tersebut.
Jadi itu berkaitan harta. Jika ia ada kaitan pula dengan hukuman hudud daripada satu tuduhan dusta, maka hendaklah dia meminta maaf kepada orang yang dituduh. Kita fitnah orang, contoh, cuma benda ni adalah pendetilan. Sebahagian ulama kata kalau kita contoh kita mengumpat orang atau kita fitnah orang, dan orang tu tak tahu pun kita fitnah atau umpat dia. Jadi kalau kita pergi jumpa dia, kita minta maaf, takut mudarat pula. Elok hubungan kita dengan dia selama ni elok sebab dia tak tahu kita buat perangai, kita burukkan dia. Nanti kalau kita pergi minta maaf, terus dia lagi putus hubungan. Jadi sebahagian ulama bagi kelonggaran dalam bab ni. Dia kata kalau macam tu kita kena ganti balik. Macam mana? Kita kena ceritakan kebaikan dia dekat tempat orang yang kita mengumpat dia. Contoh kalau kita pergi mengumpat dia dalam satu masjid, nanti minggu depan pergi kuliah kat masjid tu, cerita balik kebaikan kawan kita tu. Kalau kita pergi sebar fitnah pasal kawan kita tu, misalnya dalam satu kuliah, maka minggu depan tu pergi kuliah tempat yang sama, bagi tahu balik kat jemaah cerita yang dulu kita cerita tu bohong, cerita fitnah tak betul. Tapi ada sebagian ulama kata tak, tetap kena pergi jumpa orang yang kita zalimi tu, minta maaf kat dia. Beratlah. Sebab tu berkaitan hak sesama manusia ni kita kena jaga betul-betul. Sebab Islam datang jaga hak kita dengan Allah dan jaga hak kita dengan manusia yang lain. Okey. Okey. Pulangkan, kemungkinan dia akan ditangkap masuk dia habis. Lagi mungkin lagi susah ni. Faham. Dia kata pulangkan balik itu macam mana? Bab rasuah ni berat ni sebab dia melibatkan jenayah yang akan kena penjara dan sebagainya lah. Tapi pada asalnya begitulah. Contoh kita dapat, sebab bila rasuah dia akan melibatkan hak orang kan selalunya. Sebab contoh ada orang yang sepatutnya dapat tender, contoh tender projek, ada orang yang lebih layak dapat sepatutnya, tapi sebab kita bagi duit kan, kita bagilah duit pelincir dan semisalnya, kita yang dapat. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang kita tak nampak rasuah ni kita ambil hak orang. Orang tu tak ada duit nak bayar rasuah, dia baru nak mula nak bertatih dalam projek dia, tak dapat. Jadi berat benda tu. Cuma kalau ikutkan benda-benda yang berkaitan jenayah, nak tak nak kena, bila benda tu memang berkaitan jenayah macam tu, dan dia tidak ada cara lain untuk dia bebas daripada tindakan tersebut, dia kena laporkan pada pihak berkuasa lah. Sama macam sekarang kita ada SPRM ke, bincang lah dengan pihak tersebut macam mana. Kena buat macam tu lah. Sebab tu berat benda-benda macam ni, rasuah dan semisalnya. Tapi Allah alam kena tengok baliklah fatwa-fatwa yang ada. Sebab setakat ni saya tak baca lagi fatwa yang khusus berkaitan contoh kes rasuah. Macam mana kalau orang yang dia dapat, contoh dapat kerja dengan rasuah, sepatutnya dia tak dapat jawatan tu, tapi sekarang dia dah kerja dengan jawatan tu bertahun-tahun, kan? Jadi Allah alam tu kena tanya mufti lah, seorang yang terperinci macam tu, apa yang dia pernah buat. Adakah dia nak kena letak jawatan, bagi tahu kat syarikat tu sebenarnya dulu aku bagi rasuah kat pegawai HR tu. Berat tu. Jadi benda-benda terperinci macam ni, seeloknya kena tanya mufti lah, fatwa yang rasmi, sebab dia perlukan jawapan yang terperinci. Jawapan yang terperinci. Wallahu alam. Saya minta maaf tak dapat nak bagi jawapan benda macam tu. Wajib bagi seseorang untuk bertaubat daripada segala dosa yang pernah dilakukan. Kemudian Ibn Nawawi sebut, jika seseorang hanya bertaubat daripada sebahagian dosa, maka taubatnya tetap sah. Maksudnya seseorang kalau dia banyak dosa, dia tinggalkan solat sejak akil balik, tak pernah solat, dia minum arak, dia makan rasuah misalnya, ataupun rasuah ni complicated pula kan. Contoh dia suka menipu dalam timbangan waktu berniaga. Jadi dia bertaubat daripada satu dosa. Contoh, dia masih tak solat, dia masih buat maksiat lain, tapi dia rasa, aku berdosa ni waktu berniaga pergi tipu pelanggan. Jadi dia bertaubat daripada dosa tu je, dosa lain dia buat lagi. Jadi adakah dosa taubat dia diterima? Allah terima. Maksudnya dia taubat daripada dosa-dosa yang sebahagian dosa, maka
Dosa-dosa yang sebahagian dia bertaubat tu, Allah akan terima taubatnya. Bila masuk Allah terima taubatnya, Allah akan ampun dosa-dosa yang dia telah lalu, yang dia lakukan tersebut. Tapi dosa-dosa lain yang dia masih belum bertaubat, masih ada lah. Masih ada. Seperti Imam Nawawi sebut, cuma dia masih mempunyai sebahagian dosa lain yang dia masih belum bertaubat daripadanya. Terlalu banyak dalil, sama ada daripada Al-Quran, Sunnah maupun Ijma'. Ijma' ni kesepakatan ulama' yang menjelaskan tentang kewajipan bertaubat. Okey, itulah mukadimah Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita kembali ke muka surat 39. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dari Riyadhus Shalihin yang lengkap, dia akan biasa mulakan bab dengan ayat Al-Quran. Jadi dia mulakan bab taubat ni dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu berjaya. Dalam surah Hud ayat 90 kata Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mintalah ampun, istighfarlah. Istighfar yang kita baca setiap hari lepas solat 3 kali itu maksudnya kita mohon ampun. Jadi minta ampunlah kepada Tuhan kamu, kemudian bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha merahmati lagi Maha penyayang. Tuan-tuan, apa beza istighfar dengan taubat? Nampak sama kan? Istighfar ni kita ucap astagfirullah, astagfirullah, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Jadi para ulama menjelaskan taubat ni dia lebih khusus, sebab taubat ni dia untuk dosa yang spesifik. Kan kita sebut tadi taubat, boleh taubat untuk sebahagian dosa, dan dosa yang kita taubat tu Allah akan ampuni walaupun ada dosa-dosa lain yang kita belum taubat. Contoh, seseorang tu dia bila taubat maksudnya dia berazam. Contoh, kalau dia tak tutup aurat, dia berazam, ya Allah ampuni aku atas dosa aku tak tutup aurat. Jadi dia berazam untuk tak ulang lagi, dia berazam dia tak akan buka aurat lagi. Jadi taubat ni dosa yang spesifik. Tapi istighfar ni kita ucapkan, ya Allah ampuni aku, ampuni aku, walaupun kita tak tahu kita nak istighfar untuk dosa apa. Secara umum kita minta ampun, sebab kita pun banyak buat dosa tanpa kita sedari. Jadi istighfar ni kita minta ampun secara umum. Kita tak spesifik untuk mana-mana dosa. Sebab kita banyak dosa yang kita tak perasan, pagi sampai malam, dari 24 jam kehidupan kita, kita tak perasan dosa apa kita buat. Jadi kita istighfar, ya Allah ampuni dosa aku, ya Allah ampuni dosa aku. Macam tu. Jadi taubat ni spesifik. Okey, kita lihat ayat yang seterusnya, surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Apa dia taubat nasuha tu? Taubat yang betul lah, macam yang kita sebut tadi, yang menepati syaratnya, yang kena memenuhi 3 syarat yang Imam An-Nawawi rahimahullah sebutkan tadi. Kemudian dibawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan taubat. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Rasulullah SAW sebut, Allah sangat suka, Allah sangat gembira dengan taubat seorang hambanya, melebihi daripada kesukaan atau kegembiraan seseorang yang dia kehilangan untanya lalu dia menjumpainya. Maksudnya macam mana? Hadis ni panjang sebenarnya. Kisah dia, Nabi SAW bagi perbandingan lah tentang kegembiraan Allah dengan hamba yang bertaubat. Dalam hadis tu disebutkan bagaimana, macam mana perasaan seorang manusia yang dia di tengah padang pasir, dia pergi
dia pergi berteduh di bawah pokok, dia penat sangat kan, dan dia ada haiwan tunggangan, misalnya unta. Di atas haiwan tunggangan tu adalah bekalan-bekalan makanan dia. Dia bangun, macam mana tiba-tiba haiwan dia hilang. Haiwan dia hilang, maksud bila haiwan dia hilang dengan habis bekalan dia semua hilang. Macam mana sedih perasaan orang tu. Dan tiba-tiba haiwan tu datang balik kat dia, dia jumpa haiwan tu. Macam mana perasaan orang tu? Gembira yang teramat sangat. Jadi kita tahu macam mana perasaan orang tu. Dia dah habislah, dia tengah padang pasir, bekalan tak ada, makanan tak ada, haiwan hilang. Tiba-tiba dia jumpa balik haiwan dia, mestilah dia gembira yang teramat sangat. Jadi kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya. Macam mana kita rasa gembira orang tu, Allah lebih gembira daripada tu. Walillahi mathalul a'la. Kegembiraan Allah pasti takkan sama dengan kegembiraan makhluk. Maksud Allah sangat suka bila kita bertaubat kepada Allah SWT. Tuan-tuan, itulah beza antara Allah dengan manusia. Memang takkan sama. Kita kalau orang buat dosa kat kita, buat jahat kat kita, orang kata apa? It is easy to forgive but not forget. Senang nak maafkan, tapi nak lupa susah. Tapi taubat maksudnya apa? Padam terus, delete terus. Taubat ni bukan sekadar tak ada dosa dah, delete terus, tak ada dah dosa terus. Seolah-olah, sebab tu disebutkan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah tidak ada dosa. Sebab bila seorang bertaubat, delete terus. Kita, orang minta maaf kat kita, kita maafkan, tapi tak delete daripada memori kita. Masih ada dalam otak kita, dia ni pernah buat kat aku macam tu dulu. Tapi Allah SWT, kita buat dosa, kita taubat, Allah padam terus, macam tak ada dosa langsung. Masya Allah. Dan Allah gembira. Kita maafkan, tapi kita gembira. Tak. Marah still ada, tapi maafkanlah juga. Buat apa nak simpan dendam kan? Itu pun dah okey dah. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi SAW dia berkata, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'ud nahar, untuk menerima, supaya orang yang melakukan dosa di siang hari dapat bertaubat, untuk Allah terima taubat orang yang melakukan dosa pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya atau menghamparkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, supaya orang yang melakukan dosa di malam hari dapat bertaubat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampailah terbit matahari dari arah barat. Maksudnya apa? Setiap hari, setiap waktu Allah terima taubat kita. Tapi ada masa dia. Ada masa dia. Ada orang kata taubat ni, dosa kita ni ada expiry date dia. Sampai expiry date dia, dah tak boleh taubat dah. Hadis ni cerita tentang tersebut, iaitu sehinggalah matahari terbit dari arah barat. Maksudnya itu antara petanda hari kiamat nak berlaku, nak dekat sangat dah tu. Jadi bila matahari terbit daripada arah barat, pintu taubat dah tertutup. Sebab tu ada ulama tambah syarat taubat yang keempat, iaitu hendaklah dilakukan pada waktunya. Salah satu waktu yang tak akan diterima taubat ialah apabila matahari terbit dari barat. Dan salah satu waktu lagi dalam riwayat At-Tirmizi, tak silap saya, apabila nyawa dah sampai kat kerongkong, masa kita dah sakaratul maut tu, nak mati betul dah. Waktu tu dah tak guna. Bila dah nak mati tu, baru nak taubat, ya Allah aku taubat. Waktu tu tak jadi dah, tak diterima taubat seseorang ketika tersebut. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Okey. Hadis yang panjang.
Hadis yang panjang ni kita baca terjemahan dia terus. Hadis ni tuan-tuan, ringkasnya berkaitan seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Hadis ni sangat banyak pengajaran dia. Kita baca dulu hadis ni, kita tengok apa pengajaran daripada hadis ni. Saya baca terus terjemahannya. Bahawa Nabi SAW bersabda, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, pada zaman sebelum kalian terdapat seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Satu hari dia bertanya tentang orang yang paling alim dalam satu kawasan. Maksudnya dia nak taubat. Dia dah menyesal, dia dah bunuh 99 orang. Jadi sekarang apa yang dia nak buat sekarang? Jadi dia tanya lah, siapa yang paling alim kat tempat ni? Lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ni ahli ibadah. Ahli ibadah ni tak semestinya dia berilmu. Ada orang dia rajin baca Quran, rajin tahajud. Kalau solat jemaah tu, dia lah yang kat saf depan sekali, paling awal sampai surau, paling awal sampai masjid. Tapi orang yang rajin ibadah tak semestinya orang yang berilmu. Sama juga orang yang berilmu tak semestinya rajin ibadah. Walaupun sepatutnya makin alim seseorang, makin kuatlah ibadah dia. Jadi sebab tu kita kena tahu kat siapa kita nak ambil ilmu. Jangan kita nampak dia ni bagus, soleh, ambil ilmu daripada dia. Tak jadi. Kalau dia jahil, bahaya. Sebab tu kalau lihat dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim ada muqaddimah, dia sebut tentang orang-orang, antara orang yang tak boleh diambil hadis Nabi daripada mereka, antaranya bukan orang-orang tu jahat. Orang-orang tu baik-baik, soleh, tapi bila dalam bab periwayatan hadis, mereka tak diterima sebab mereka tak berkualiti riwayat mereka, tak berkualiti hafazan mereka. Dan kadang-kadang mereka ni mudah-mudah kata Nabi cakap macam tu, Nabi cakap macam ni, sebab mereka nak nasihat orang. Tapi betul ke Nabi SAW cakap macam tu? Mereka tak jaga. Tapi adakah mereka jahat? Mereka orang baik. Tapi dari segi hadis, riwayat hadis, jangan ambil dari mereka, bahaya. Nanti mereka bagi je macam-macam hadis yang entah mana datang dia. Sebab tu ilmu kena ambil daripada orang dalam bidang tersebut lah. Kalau disiplin ilmu agama pun banyak cabang dia, akidah, tafsir, hadis, fiqah. Jadi setiap cabang tu pun ambil lah daripada orang dalam bidang dia. Jadi dia ditunjukkan kepada seorang rahib, orang ahli ibadah. Dia pun mendatanginya dan dia bagi tahu rahib dia tersebut bahawa dia dah bunuh 99 orang. Oh, besar dosa dia tuan. Bunuh satu manusia pun ya Allah dah besar dosa dia. Sekarang dia bunuh 99 orang. Adakah dia masih boleh bertaubat? Rahib tersebut menjawab, tidak. Rahib tu kata tak boleh. Yalah, kita logik akan kata, kau dah bunuh 99 orang nak taubat apa benda? Lalu apa dia buat? Dia ni pembunuh 99 orang. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau orang tu dia dah bunuh 99 orang, macam mana brutalnya dia. Tiba-tiba rahib ni cakap, Allah tak nak terima taubat kamu, jahat sangat kamu ni. Dia kata apa? Lantas dia terus bunuh rahib tersebut dan genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Begitulah tuan-tuan bahaya apabila berfatwa tanpa ilmu. Elok si pembunuh tu nak bertaubat, rahib tu pergi cakap tak ada taubat. Terus bukan setakat dia tak taubat, dia pergi bunuh rahib tu, tambah lagi seorang mangsa dia, tambah lagi dosa dia buat. Tapi lelaki ni tuan-tuan, dia hati dia memang dia dah menyesal sangat. Kemudian dia tanya lagi tentang orang yang paling alim dalam satu kawasan. Lalu ditunjukkan kepada orang alim tersebut. Dia pun mengadu ke orang alim tersebut. Dia menyatakan bahawa dirinya telah membunuh 100 orang. Adakah dia masih boleh bertaubat? Orang alim ni jawab, ya. Siapa yang boleh halang antara kamu dengan taubat? Orang alim ni bijak. Dia tahu Allah Maha Penerima taubat. Cuma mungkinlah terfikir pada kita, takkan macam tu je taubat dia. Dia dah bunuh 100 orang. Jenayah tu. Pertama tuan-tuan, ini kisah umat-umat terdahulu. Ni kisah umat-umat terdahulu.
Jadi tak boleh kita jadikan sebagai satu orang kata hujah. Oh, kalau orang membunuh tak apalah taubat macam tu je. Tak. Kan kita kata dia melibatkan siapa pembunuh ni? Anak Adam. Hak dengan anak Adam. Jadi dalam kes-kes macam ni, membunuh seorang penjenayah yang dah bunuh orang, dia kena menyerah diri kepada pihak berkuasa, biarkan diri dia diadili. Itulah cara dia bertaubat. Seseorang yang nak membunuh, serah diri kat pihak berkuasa. Jadi ingat, kisah ni kisah umat terdahulu. So, umat terdahulu ni macam-macam lah dia punya syariat, berbeza dengan umat Muhammad SAW. Tapi kita nak Nabi SAW cerita untuk ambil pengajaran. Maksudnya pintu taubat sentiasa terbuka. Orang alim tu jawab, ya. Lepas tu orang tu kata, pergilah ke kawasan sekian dan sekian, sesungguhnya di sana terdapat orang yang menyembah Allah, dan sembahlah Allah bersama mereka. Jangan kembali ke kampung kamu, kerana ia adalah tempat yang teruk. Di sini orang alim ni, itulah hikmah jumpa orang yang alim. Dia bukan bagi satu jawapan je. Tadi lelaki tu tanya, masih boleh taubat ke aku dah bunuh 100 orang? Orang alim tu kata ya. Tapi bukan sekadar jawab ya, dia bagi satu lagi tips macam mana untuk kau taubat. Jadi orang alim ni ajar dia pindah, pergi tempat lain. Jangan duduk kat situ. Sebab mungkin penduduk kat situ ramai sangat orang jahat, geng-geng dia. Kalau contoh gangster dia ada kawan-kawan dia. Kalau dia duduk kat tempat dia mungkin nak berubah, tapi kawan-kawan dia, kau ni apa, kau pun macam lah Allah nak terima taubat kau. Kan susah dia nak taubat. Jadi orang alim ni suruh pindah ke satu kawasan, di sana terdapat orang yang menyembah Allah. Jadi sembahlah Allah bersama mereka. Kat sana ada orang-orang baik, pergi duduk sana. Jadi tuan-tuan, hadis ni tunjukkan kita, untuk kita berubah menjadi orang yang baik, kita perlukan persekitaran yang baik. Kita perlukan orang-orang di sekeliling yang membantu kita untuk berubah menjadi baik. Jadi ini tanggungjawab masyarakat kita, tuan-tuan. Pertama kita kena cari environment yang baik untuk diri kita, keluarga kita, supaya kita tak terjebak dengan dosa-dosa. Yang kedua, daripada hadis ni, tuan-tuan, kita sendiri kena cipta persekitaran yang baik, agar orang-orang yang jahat bila masuk kawasan kita, dia jadi orang baik. Sebab tu kita tak boleh terlalu bersikap judgemental. Contoh kalau ada budak kat taman kita, dia penagih dadah dan semisalnya, dia keluar pusat serenti, dia balik, dia masuk surau, semua tengok dia ni nak pecah tabung surau ke apa ni. Yelah, berhati-hati satu, tapi dalam masa yang sama kita kena bina satu persekitaran yang kondusif untuk bantu dia berubah. Sebab ditakuti kalau dia rasa masyarakat tak nak terima dia pergi surau pun orang pandang, sedangkan dia betul-betul nak solat. Jadi macam mana? Sama jugalah tuan-tuan, macam contoh kita sekarang ni, kita ada fenomena yang tak bagus, LGBT dan semisalnya. Lepas tu baru-baru ni ada fatwa Perlis dan semisalnya, tak benar kan mereka masuk masjid kan. Tapi kena baca fatwa tu detail, bukan mereka tak boleh masuk masjid. Maksudnya kalau mereka nak masuk masjid, pakailah pakaian yang jantina, yang asal. Jadi contohlah kita, tiba-tiba adalah geng-geng LGBT ni masuk surau, mereka nak solat. Yelah, orang-orang ni ada sebahagian ni memang degil, tapi ada sebahagian hati mereka lembut. Mereka nak ke Allah, cuma mereka tengah melawan benda dalam diri mereka, hawa nafsu mereka, tapi mereka nak solat. Jadi kita sebagai masyarakat macam mana? Kita memang marah benda ni, itu satu wabak yang bahaya. Tapi bila mereka datang kat surau, kat masjid nak solat, macam mana? Perlu ke halau? Ataupun kalau mereka pakai pakaian yang tak elok, misalnya tegur dia elok ke, bagilah baju yang elok untuk dia ke. Contoh kalau itu laki, dia datang pakai baju kurung ke apa, kita carilah mana-mana jubah, kata kat dia, pakailah jubah ni, tak elok nanti orang tengok awak pakai baju perempuan masuk surau. Layan ni elok. Sebab kalau kita tak bina satu suasana yang elok untuk orang-orang yang terjebak dengan maksiat dosa ni, mereka nak pergi mana? Pergi masjid kena halau, pergi surau kena halau. Jadi, dan geng-geng dia memang tunggulah.
Kau tengok tu, kau nak pergi surau pun dia tak bagi. Baik kau duduk dengan kita orang. Tengok, kita tak pernah pun judge kau. Macam tu. Jadi kita dalam masyarakat ni, kita kena ada balance lah. Ketegasan, kita tak boleh juga biarlah, tak boleh juga, masalah. Dan dalam masa sama, ketegasan tu perlu diseimbangkan dengan kelembutan. Jadi seni berinteraksi dengan manusia tu. Sebab kita nak bina persekitaran yang membuatkan manusia berubah. Kita tak nak persekitaran yang terlalu banyak maksiat sampai orang baik jadi jahat. Dan kita juga tak nak persekitaran yang bersikap terlalu suka, orang kata judgemental, terlalu suka menghukum manusia sampai orang yang nak bertaubat, nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala berputus asa daripada rahmat Allah. Kita tak nak macam tu. Jadi kita kena cuba usaha. Saya pun sama-sama kita kena usaha bagaimana. Benda tu sebab tu kita jangan cuba rasa diri kita lebih mulia daripada orang lain lah. Kita ada dosa, orang lain ada dosa. Jadi kita cuba bantu orang-orang yang berdosa tu. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa benda macam tu sebab benda tu tak jadi kat keluarga kita. Yang anak yang terjebak LGBT tu orang jiran kat ujung kampung sana, orang taman sebelah. Jadi kita suka hati je cakap macam-macam. Halau ni, kau tak layak masuk masjid. Cuba tu, na'udzubillah min zalik, itu anak kita. Bagaimana kalau tu ahli keluarga kita? Kita nak tak usaha tarik dia. Dan kalau dia tengah berusaha nak insaf tu, adakah kita akan halau dia? Sebab kita kadang-kadang sebab tu kena berhati-hatilah juga. Takut kita mengutuk anak orang dan semisalnya, takut terkena kat diri kita. Na'udzubillah min zalik. Panjang pula hurai tu. Jadi lepas orang alim tu bagi tahu pergilah ke kawasan tersebut, dia kata jangan kembali ke kampungmu kerana ia adalah tempat yang teruk. Lantas dia berangkat sehingga tiba di pertengahan jalan. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Ya Allah, orang ni tadi buat dosa banyak, dia nak pergi taubat, tapi tak sampai lagi kat kampung yang dia nak tuju tu, dia mati. Maka berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat azab tentang lelaki itu. Malaikat rahmat berkata, sesungguhnya dia datang dalam keadaan bertaubat dan mengikhlaskan hati kepada Allah. Malaikat rahmat nak ambil dia lah, dia dah taubat, biar aku ambil. Malaikat azab pula kata, sesungguhnya dia belum pernah berbuat kebaikan. Malaikat azab kata, apa kebaikan dia buat? Dia baru taubat, dia dah bunuh 100 orang. Apa kebaikan dia buat? Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia, dan mereka pun melantiknya sebagai orang tengah antara mereka. Jadi ada 3 malaikat sekarang. Malaikat azab dan rahmat tengah rebut jenazah ni. Jadi datang malaikat ketiga jadi orang tengah. Malaikat ketiga tu kata, ukurlah jarak di antara 2 tempat, iaitu tempat asal lelaki tersebut dan tempat yang dia nak pergi. Mana yang paling dekat dengan lelaki ini, maka dia berhak kepadanya. Maka mereka mengukur dan mendapati bahawa dia lebih dekat dengan tempat yang dia nak pergi. Lalu malaikat rahmat mengambil jenazahnya. Masya Allah, tuan-tuan. Hadis ni sangat panjang dan penuh isi dia, pengajaran untuk kita. Macam mana orang yang dah berdosa, Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat dia. Dan kita lihat macam mana Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni apa je amal kebaikan dia buat. Macam malaikat azab cakap, dia tak ada buat apa-apa kebaikan pun. Tapi macam kita sebutkan, seseorang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Sebab taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang dia telah lakukan. Ya Allah, jadi luas betul rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada manusia. Dan kita kalaulah dengan pintu taubat yang sangat besar Allah buka untuk kita ni, kita masih melakukan dosa, kalaulah ditakdirkan ke neraka, manusia tak boleh nak salahkan sesiapa. Sebab kita buat dosa, Allah dah bagi peluang taubat yang sangat banyak. Jadi kita hanya dapat menyalahkan diri kita sendiri. Ada lagi hadis-hadis lain dalam Riyadhus Shalihin yang tak ada dalam kitab ringkasan ini. Antaranya ialah tentang orang yang
dia bertaubat tetapi mengulangi dosa. Kita baca sikit, saya ada ringkaskan sikit dalam nota saya. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis qudsi ni Nabi SAW sebut, Allah kata, macam itulah hadis qudsi macam tu, daripada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW dah hadis kata, Allah sebut, Allah berfirman, Allah berkata. Tapi dia bukan ayat Quran. Tak boleh dalam solat pergi baca hadis qudsi, tak jadi, tak boleh. Jadi dalam hadis qudsi riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis hasan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau selagi mana engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan daripadaku, ghafartu laka ala ma kana fika, aku akan mengampuni kamu atas apa sahaja yang kamu lakukan, wala ubali, kata Allah, aku tak kisah. Kau dah buat apa pun, kau minta ampun, kau taubat, aku tak kisah. Ya ibna Adam, law balagha dhunubuka anana as-samai, wahai anak Adam, kalau dosa engkau melangit tinggi, summa astaghfartani, kemudian kau mohon ampun daripada aku, ghafartu laka, aku ampuni kamu, wala ubali, aku tak kisah, kata Allah. Dosa kau melangit tinggi, lepas kau minta ampun ke aku ampunkan, aku tak kisah, kata Allah. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, kalau kau datang berjumpa dengan aku dengan dosa seluas bumi, summa laqitani, kemudian kau jumpa dengan aku, la tusyriku bi syai'a, kau jumpa dengan aku dalam keadaan kau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, nescaya aku akan bawa kepada engkau seluas bumi keampunan. Masya Allah. Yang penting syarat tak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah terima taubat kita, yang penting jangan syirikkan Allah lah. Sebab syirikkan Allah tu dosa yang paling besar, yang paling besar. Dalam hadis yang lain dari Imam Muslim, Nabi SAW, ni pun hadis qudsi juga, Allah kata, aznaba abdun zamba, hambaku melakukan satu dosa, faqala, lalu dia berdoa, Allahumma gfirli zambi, ya Allah ampuni dosaku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, aznaba abdi zamba fa'alima anna lahu rabba, hambaku ni dah buat dosa, akan tetapi dia tahu bahawa dia memiliki Tuhan. Yaghfiru zamba wa ya'khudhu bizambi, hambaku ni dah buat dosa, tapi dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampuni dosa dan boleh menghukumnya di atas dosa yang dia lakukan. Summa ada, kemudian orang ni dia ulang balik buat dosa tu. Tadi dia dah buat dosa, lepas tu taubat, ya Allah ampuni aku. Dia ulang balik buat dosa. Lepas ulang buat dosa, dia taubat lagi. Ay rabbi firli zambi, Tuhanku ampuni dosaku. Jadi berulang-ulang, saya ringkaskan hadis ni sebab dah azan. Allah ampuni dosa dia sampailah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka, buatlah apa je yang kau nak, sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. Apa maksud buatlah apa yang kamu nak tu? Maksudnya bukannya buatlah maksiat suka hati kamu. Teruskan sikap macam ni, maksud bila berdosa taubat, dosa taubat, aku akan ampuni. Itu maksud Allah SWT. Maksud Allah kata, selagi mana kau taubat, aku akan ampuni dosa kamu. Jadi ringkasnya, saya tutup terus sebab dah masuk waktu. Jadi bila seseorang itu dia berdosa, kemudian dia bertaubat, Allah akan mengampuni dosa dia. Dengan syarat waktu dia taubat tu dia memang azam tak nak ulang dosa tu. Kan biasa orang dia azam tak nak ulang dosa, tapi esok lusa dia tersilap buat lagi dosa. Yang tu taubat yang pertama diterima. Yang tak diterima ialah orang yang waktu istighfar, waktu taubat tu dia memanglah hati kata, nanti esok aku nak buat balik. Yang tu tak dikira taubat pun sebenarnya benda tu. Jadi yang penting waktu taubat tu dia memang berazam untuk tidak mengulangi dosa. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosa dia tersebut dan terima taubat dia. Wallahu a'lam. Boleh. Betul.
Okey, apa perbezaan zambun dengan ismun kan? Wallahu alam, yang tu saya tak pasti, cuma yang saya pastilah antara beza dosa besar dengan dosa kecil lah. Kan dosa ada peringkat, ada kabair, dosa besar, ada dosa kecil. Yang mana dosa besar nak tak nak dia perlu pada taubat. Manakala dosa kecil, dia kalau je dosa kecil ni banyak sangat, jadi dia boleh gugur dengan amal soleh yang kita lakukan. Contoh orang buat dosa kecil, lepas tu dia bila berwuduk, wuduk tu akan hapuskan dosa dia, solat dia akan hapuskan dosa dia. Tapi dosa besar, para ulama, majoriti ulama menyatakan dosa besar mesti dengan taubat baru confirm akan dihapuskan dosa dia. Tapi beza antara zambun dengan ismun, Allah alam tuan, saya minta maaf, saya tak tahu, saya tak baca lagi perbahasan tentang perkara tersebut. Allah alam. Ada soalan kan? Okey. Isap ganja. Okey. Hisap ganja ni melibatkan apa? Hisap ganja ni, pertama saya sebut tadi, yang dia kena serahkan diri dia kepada pihak berkuasa untuk diadili ni lah benda yang melibatkan kezaliman pada orang. Contoh dia bunuh orang. So itu melibatkan hak waris dan semisalnya. Tapi bila dia hisap ganja sekadar dosa untuk diri dia, bila dia taubat tinggalkan hisap ganja tu, dia tak perlu serah diri kat pihak berkuasa lah. Dan kita semua ada dosa. Kita tak dibenarkan untuk pergi dedahkan pada masyarakat dosa kita. Pengecualian ialah isu-isu yang berkaitan kita kezaliman orang lain, jadi kita serah pada pihak berkuasa, itu isu lain. Tapi dosa zina, dosa hisap ganja, minum arak, dosa-dosa yang melibatkan diri kita saja, maka kita taubat pada Allah senyap-senyap. Macam berzina pun, bila benda tu perzinaan, maka kita taubat pada Allah, macam tu je. Beza kalau kes rogol lain, kita dah menzalimi pihak yang lagi satu. Yang tu kena serah pada pihak berkuasa, tak ada jalan lain. Jadi kena bezakanlah. Hisap ganja tu dosa diri dia, dia taubat pada Allah dan tak payah cerita kat orang lain lah. Yang penting cari environment yang baik. Jangan duk jumpa kawan-kawan yang kaki ganja jugalah. Nanti akan terikut balik benda tersebut. Wallahualam. Tuan. LGBT. Okey. Untuk orang yang okey, ada soalan lagi? Okey. Faham. Sebab tu benda macam ni dia memang rosakkan semua. Sebab ada satu lagi sekarang dah macam-macam. Lelaki yang rasa diri dia perempuan, perempuan rasa diri dia lelaki. Tapi ada pula yang 50-50. Dia in conflict, dia tak tahu diri dia siapa. Ada orang dia tu sebab benda-benda sini merosakkan fitrah. Dia tak tahu dia lelaki ke dia perempuan. Pelik-pelik. Tapi benda tu macam tu, dia akan melibatkan banyak hukum hakam, faraid dan sebagainya. Jadi ringkasnya untuk LGBT ni, dia akan diuruskan mengikut jantina dia yang asal. Jantina dia yang asal. Cuma saya minta kita kena bezakan antara khunsa dengan orang-orang macam ni. Khunsa ni ialah orang yang ada alat sulit kemaluan yang ada dua lah kita katakan. Ada lelaki punya dan perempuan punya. Jadi benda ni kena decide lah. Nanti benda tu kan melibatkan pihak perubatan dan semisalnya. Tapi pada asalnya semua benda akan diuruskan mengikut jantina asalnya. Dia pondan macam mana pun, pakai baju lelaki ke, pakai baju perempuan ke, dia pergi Thailand, pergi buat pembedahan dan semisalnya, cucuk botox dan sebagainya, sampai bentuk dia jadi perempuan, tapi identiti asalnya dia lelaki, maka dia uruskan secara lelaki. Hak faraid dia dapat hak lelaki. Macam tu. Faham.
boleh sekolah. Cuma sebab emas tak cam dia kan. Tak nak malukan dia sebab tak kenal lah. Nombor dua, dekat dalam rumah tu semua, sumber pendapatan dia telah menjual patung Jesus. Oh, na'udzubillah min zalik. Penuh satu rumah. Okey. Jadi saya berfikir kakak ni pun dah tak tahu nak buat macam mana. Sebab kakak dia kata dia tak kerja. Saya tanya siapa yang saya dia tanya sebab rumah tu separuh rumah kau memang dah buruk, dia boleh duduk dalam rumah dengan tak ada bekalan air, tak ada bekalan api, boleh saya rumah. So apa yang boleh buat nak tolong dia? Ya, ni kes lain ni. Ni bukan kes LGBT lah ni. Ni kes lain yang kedua ni. Apa yang nak boleh tolong? Sebab kadang-kadang dia boleh cakap macam orang kata sebab ais lah. Okey. Macam dia kata semalam ada orang datang masuk mendadak dalam dinding lah. Orang datang tanam dadah dekat lantai lah. Tu benda yang dia rasa apa yang boleh bantu dia? Yakin ke yakin ke siapa? Okey, faham. Kalau benda tu melibatkan ais, dadah dan semisalnya, seeloknya dirujuk pada pihak yang berkuasa, yang berkaitan lah. Sebab benda ni dia benda-benda macam ni dia kenakan pendekatan, dua pendekatan juga. Satu pendekatan agama, kedua pendekatan daripada segi perubatan juga. Nak tengok sejauh mana benda tu dah rosakkan otak dia dan semisal. Jadi kena dua-dua. Benda tu kena selari. Tak boleh sekadar dengan bacaan Al-Quran sahaja, suruh dia solat sahaja. Dia kena dua-dua, kena selari lah. Jadi kita dalam negara kita ada agensi-agensi yang berkaitan yang benda-benda macam ni jugalah. Dia sama jugalah kalau macam orang yang ada masalah mental dan semisalnya, dia kena dirujuk pada pihak-pihak yang kita ada agensi-agensi kerajaan ataupun NGO yang memang uruskan mereka. Jadi pendekatan kita dalam setiap benda ni kena selari dua-dua. Satu pendekatan kerohanian. Pendekatan kerohanian fahamlah maksudnya dengan cara agama, solat, doa, zikir, baca Quran. Dan kedua dengan pendekatan perubatan lah kita sebut, pendekatan yang moden. Kena selari benda ni. Sebab setiap kes dia berbeza-beza. Dan saya balik tadi yang soalan pasal LGBT tadi. Apa pun yang berlaku, dia akan diuruskan ikut jantina asal. Cuma pastilah dia siapa yang akan menguruskannya. Sebab tu kita di bawah agensi-agensi agama kita ada tim-tim yang memang khusus pasal kes-kes macam ni. Sebab kita ada orang-orang yang LGBT yang dia nak hijrah, nak taubat. Jadi mereka yang akan uruskan kawan-kawan mereka. Sebab sebahagian, contohnya lelaki, dia dah ubah betul fizikal dia. Yang mana kalau kita bagi laki-laki biasa pergi uruskan, masalah nanti. Dia memang laki tapi fizikal dia tu dah macam perempuan. Kalau kita yang pergi urus, problem. Dia tak ada problem, dia dah meninggal. Kita yang problem. Na'udzubillah min zalik. Jadi biar kawan-kawan dia yang memang tahu keadaan dia dan semisalnya. Pertama kita pun nak tutup aib dia lah sebolehnya kan. Kalau kita pergi bagi orang lain urus, lagilah tersebar cerita dia. Kalau kawan-kawan dia akan sekadar di kalangan mereka je yang tahu apa yang berlaku. Jadi ringkasnya diuruskan dengan jantina asal. Pasal yang pasal ais tu memang kena rujuk agensi berkaitan lah. Dengan patung Jesus tu. Faham. Itu kelihatan dia ada gangguan dari segi psikologi. Jadi gangguan psikologi ni boleh terbentuk daripada dua perkara juga. Satu, aspek-aspek yang berkaitan spiritual ataupun alam-alam ghaib. Dan kedua, ada kaitan dengan ada masalah dekat dia punya otak dan semisalnya, chemical dalam otak dia dan semisalnya. Jadi benda ni kadang-kadang dua-dua berlaku kat dia. Jadi kalau ikutkan orang Islam tak boleh lah ada patung Jesus, salib dan semisalnya. Tapi kita juga tak boleh menghukum dia sebagai kafir sesuka hati kita. Especially dalam kes dia tu, tengok dia ni macam ada masalah sikit. Jadi kena rujuk pada pihak yang terlibat lah. Sepatutnya ahli keluarga dia kena ambil tindakan. Bawa. Bila nampak tu dia ada masalah psikologi.
Dia kena bawa kepada pihak yang berkaitan mental ni kan, mental illness, mental health, dan bawa juga kepada pihak berkuasa agama macam mana nak settlekan masalah di status dia macam mana. Jadi macam saya sebut, both pendekatan, dua-dua pendekatan kerohanian dan moden perlu berjalan seiring untuk selesaikan masalah dia. Orang macam ni perlu diselesaikan masalah dia, bukan diberi fatwa kat dia. Bagi settle dulu masalah dia. Sebab dia macam dah tak betul, settle masalah dia. Kita pergi cakap kat dia, haram ni ada patung Jesus dekat kau, tapi dia ada problem. Selesaikan masalah dulu, baru kita boleh cakap kat dia, kau tak boleh sepatutnya sebagai orang Islam simpan benda ni. Cuma ahli keluarga lain kalau boleh keluarkanlah patung-patung tu di rumah dia. Itu tanggungjawab mereka, sepatutnya mereka sihat. Bukan yang dah tak berapa sihat tu. Wallahualam. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita sampai di sini sahaja. InsyaAllah pada sesi akan datang, jika diizinkan Allah SWT, kita akan sambung bab yang seterusnya daripada kitab ni lah. Jadi saya kena rujuk dululah kitab ni sebelum pembentangan, sebab susunan dia tak sama dengan susunan Imam An-Nawawi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.